Salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pencerahan Cik Muhammad Said dan juga rakan-rakan. Pada hari ini kumpulan kami iaitu saya Maslina Jemis dan juga rakan saya Lina Kiwo akan membentangkan tajuk pembentangan iaitu analisis isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Tajuk ini akan dianalisis dari 3 aspek, iaitu yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Yang kedua adalah implikasi terhadap guru dan murid, dan yang ketiga adalah peranan guru dalam mendepani cabaran isu ini. Baiklah, sebelum kita beralih kepada analisis utama, kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan kepelbagaian sosio-budaya. Kepelbagaian sosio-budaya ini merujuk kepada kehadiran dan interaksi antara pelbagai kumpulan etnik, budaya, agama dan latar belakang sosial dalam sesebuah masyarakat. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang terbentuk daripada masyarakat yang berbilang kaum. Ciri-ciri inilah yang telah menjadikan kepada kewujudan kepelbagaian sosio-budaya di Malaysia, termasuklah dalam sistem pendidikan negara itu sendiri. Menurut Yong pada tahun 2018, Malaysia ini sejak merdeka masih lagi berhadapan dengan isu ketegangan sosial sehingga kini. Ketegangan sosial ini sebenarnya akan boleh menggugat ke perpaduan kaum, termasuklah dalam sistem pendidikan negara. Hal ini kerana selain keluarga, sekolah juga merupakan salah satu institusi yang berperanan penting sebagai ejen sosialisasi dalam masyarakat. Oleh itu, peranan sekolah dan guru dalam isu ketidaksamaan sosial ini amat penting untuk kita ketahui lah. Seterusnya kita masuk kepada perbincangan yang pertama, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosio-budaya di sekolah. Faktor yang pertama adalah dari segi bahasa. Konsep kepelbagaian budaya ini terhasil daripada kepelbagaian bahasa, kaum, etnik ataupun latar belakang dan juga amalan masyarakat itu sendiri. Seperti yang kita tahu, murid-murid yang datang daripada pelbagai latar belakang ini semestinya sudah mempunyai bahasa ibunda yang berlainan. Hal ini ditambah lagi apabila ibu bapa di Malaysia ini bebas untuk menghantar anak-anak mereka sama ada di sekolah jenis kebangsaan ataupun sekolah kebangsaan biasa. Jadi hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan murid-murid ini mempunyai kepelbagaian bahasa hasil daripada bahasa ibunda mereka sendiri. Disebabkan itulah bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara sejak daripada zaman merdeka lagi. Seterusnya kita beralih kepada struktur sosial. Apa itu struktur sosial? Struktur sosial merangkumi status ekonomi, taraf pendidikan ibu bapa dan juga pekerjaan keluarga. Menurut kajian oleh Rahman pada tahun 2022, pelajar daripada keluarga yang berpendapatan rendah akan cenderung untuk menghadapi cabaran dalam mendapatkan akses pendidikan yang berkualiti. Disebabkan oleh struktur sosial yang tidak seimbang ini, boleh membawa kepada berlakunya jurang pencapaian antara pelajar yang datang daripada keluarga yang berpendapatan tinggi dan juga keluarga yang berpendapatan rendah itu tadilah. Seterusnya kita beralih kepada faktor agama. Kepelbagaian agama di sekolah ini memerlukan pengurusan yang baik untuk memastikan keharmonian antara kaum di sekolah tersebutlah. Menurut kajian oleh Singh dan juga Ahmad 2023 menunjukkan bahawa sekolah yang mengamalkan pendekatan inklusif dalam aktiviti keagamaan seperti menghormati perayaan agama lain berjaya memupuk persefahaman dalam kalangan pelajar. Faktor yang seterusnya pula adalah faktor bangsa. Kepelbagaian bangsa dalam sesebuah sekolah itu mewujudkan pelbagai latar belakang budaya, nilai dan juga norma. Menurut Ismail dan Mahmud, institusi pendidikan ini memainkan peranan yang penting dalam
Memupuk perpaduan kaum melalui aktiviti-aktiviti silang budaya. Aktiviti silang budaya ini seperti sambutan perayaan, perayaan mengikut kaum dan juga beberapa aktiviti yang melibatkan pengenalan kaum di sekolah. Dalam usaha untuk memastikan masyarakat Malaysia ini hidup dalam bersatu padu, dan oleh itu terdapat proses integrasi sosial yang perlu diamalkan, yaitu yang pertama alkulturasi. Alkulturasi ini merupakan proses perubahan dan pinjam meminjam unsur budaya antara pelbagai kaum. Sementara itu, untuk yang asimilasi pula adalah proses yang melibatkan kumpulan etnik minoriti menyertai aktiviti-aktiviti masyarakat dominan atau masyarakat yang majoriti dalam sebuah wilayah lah. Seterusnya, proses yang ketiga adalah amalgamasi, yaitu proses penyatuan pelbagai kumpulan etnik dari segi biologi melalui perkawinan campur. Ketiga proses inilah yang akan menjadi tunjang kepada penyatuan masyarakat berbilang kaum dalam sesebuah negara lah. Seterusnya adalah kepercayaan. Kepercayaan masyarakat adalah seperti pantang larang dan amalan tradisional juga mempengaruhi suasana pembelajaran di sekolah. Hal ini kerana setiap kaum ini mempunyai kepercayaan masing-masing, dan ini akan mempengaruhi bagaimana corak hidup dan norma masyarakat, khususnya di murid-murid yang mempunyai latar belakang yang berbeza ini. Seterusnya adat. Adat ini adalah peraturan yang telah diamalkan sejak turun-temurun dalam sesebuah masyarakat. Misalnya adat kematian, adat kelahiran, dan adat-adat yang lain lah. Adat-adat ini akan mempengaruhi bagaimana pembawaan murid-murid tersebut di sebuah sekolah. Seterusnya kita masuk kepada isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Isu ketidaksamaan ini yang pertama adalah dari segi bahasa. Bahasa ini memainkan peranan penting dalam proses pembelajaran. Menurut Ismail dan Mahmud 2021, sekolah yang mempunyai pelajar yang berbilang kaum ini akan menghadapi cabaran dalam komunikasi. Hal ini kerana pelajar yang kurang mahir dalam bahasa pengantar utama di sekolah tersebut mungkin akan sukar untuk memahami aktiviti pembelajaran, sehingga menyebabkan mereka ini ketinggalan dalam pembelajaran. Kita mengambil contoh kepada sekolah jenis kebangsaan sama ada Cina ataupun Tamil. Sekiranya murid-murid berbangsa Melayu daripada kaum Melayu ini masuk ke sekolah jenis ini, maka mereka yang tidak fasih dalam bahasa tersebut akan menghadapi kesukaran untuk memahami aktiviti pembelajaran di dalam kelas, sehingga boleh memberi kesan kepada pencapaian mereka dalam subjek-subjek yang diajar di dalam kelas tersebut. Seterusnya adalah isu layanan guru. Sekiranya guru-guru di sebuah sekolah itu tidak mempunyai kepekaan terhadap kepelbagaian budaya, ini akan memberi potensi untuk menyebabkan guru tersebut menunjukkan sikap bias dalam memberi layanan terhadap pelajar-pelajar di sekolah tersebut atau di dalam kelas dia sendiri. Layanan yang berbeza ini berkaitan dengan taraf sosioekonomi keluarga pelajar tersebutlah. Sikap bias dan memandang rendah terhadap etnik lain antara faktor yang menghalang kepada hubungan antara guru dan murid di bilik darjah, dan akan menjejaskan secara keseluruhannya integrasi etnik di dalam sekolah tersebut. Seterusnya adalah isu gender dan kaum. Isu ketidaksamaan yang wujud di sekolah juga turut melibatkan dengan isu gender dan kaum. Untuk gender ini kita dapat lihat daripada stereotip
terhadap subjek tertentu berdasarkan gender. Kita mengambil contoh masih wujud pada ketika ini stereotip di mana untuk subjek-subjek seperti seni dan juga contohnya subjek sains rumah tangga lebih diberikan kepada pelajar-pelajar perempuan berbanding dengan lelaki akibat stereotip tersebut yang sudah lama terjadi dalam masyarakat. Oke, yang seterusnya layanan guru yang berbeza antara murid lelaki dan murid perempuan. Ini kebiasaannya kita lihat apabila ada setengah guru ini lebih memberi tumpuan kepada pelajar-pelajar perempuan karena beranggapan pelajar perempuan ini lebih memberi fokus dan tumpuan ketika dalam pembelajaran berbanding dengan pelajar lelaki. Sekiranya hal ini tidak diambil perhatian, maka pelajar-pelajar lelaki tersebut tadi akan mempunyai masalah disiplin karena wujudnya layanan yang berbeza di dalam kelas. Oke, seterusnya adalah pencapaian akademik. Kita tidak dapat menafikan bahwa pencapaian akademik ini juga menerima impak daripada kepelbagaian sosial budaya di dalam sebuah sekolah lah. Kepelbagaian sosial budaya ini boleh memberi kesan kepada pencapaian akademik pelajar apabila terdapat pelajar daripada keluarga yang berpendapatan rendah atau status ekonomi yang rendah mungkin tidak mendapat sokongan pembelajaran yang mencukupi di rumah. Ini berbanding dengan pelajar-pelajar yang datang daripada keluarga yang mempunyai status ekonomi yang lebih baik. Pelajar-pelajar tersebut mempunyai sokongan tambahan seperti dapat menghadiri tuition dan juga bahan-bahan pembelajaran tambahan yang lain berbanding dengan pelajar yang datang daripada keluarga berstatus ekonomi rendah tadilah. Dan ini akan memberi jurang pencapaian akademik yang berbeza antara dua kelompok pelajar tersebutlah. Seterusnya pembentangan akan disambung oleh rakan saya. Oke, seterusnya saya Lina. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan saya tadi, yaitu implikasi yang seterusnya kita masuk ke bagian fikih, yaitu implikasi yang dihadapi dalam kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Oke, kita masuk pada implikasi negatif. Oke, poin yang pertama itu meningkatkan beban kerja guru. Guru terpaksa bekerja lebih keras untuk merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap murid agar lebih berkesan. Okey, hal ini dapat disokong melalui dapatan kajian lepas, di mana bahasa Inggeris itu kurang mendapat pelajar di luar bandar kurang untuk mendapat penguasaan dalam bahasa Inggeris. Jadi, guru dia kena merancang lebih banyak kaedah pembelajaran dan pembelajaran untuk memastikan murid-murid ini dia mampu menguasai kemahiran dalam bahasa Inggeris lah. Okey, jadi ini memberi kesan yang negatif lah kepada guru, di mana beban kerja guru itu akan jadi bertambah. Okey, seterusnya kita masuk kepada poin yang kedua, iaitu wujud pemikiran yang skeptikal dan stigma dalam diri guru. Okey, kurangnya pengetahuan tentang cara hidup dan budaya masyarakat lain, guru terdorong untuk mempunyai pemikiran yang negatif terhadap budaya dan cara hidup semua murid di sekolah. Okey, hal ini dapat dibuktikanlah dalam kajian lepas di mana ada menyatakan murid itu dia tidak mahu datang ke sekolah kerana guru itu mengejek dia dan masih beranggapan bahawa orang asli ini masih memakai cawat. Okey. Jadi ini memberikan implikasi yang negatif lah jika guru itu wujud pemikiran yang skeptikal dalam pemikiran guru disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang cara hidup dan juga ilmu kebudayaan kaum lain. Okey, seterusnya implikasi positif dalam aspek guru adalah dapat kita lihat yang pertama itu meningkatkan ilmu dan kemahiran diri.
Okey, walaupun keberbagai budaya di sekolah ini dia memberi implikasi yang negatif kepada guru, tapi pada yang sama turut memberikan implikasi yang positif di mana apabila guru mempelajari budaya kaum lain yang merupakan sebahagian daripada tanggungjawab guru, hal ini dapat meningkatkan profesionalisme seorang guru yang mengajar di sekolah. Okey, ada kajian yang menyatakan bahawa guru itu dia perlulah melengkapkan diri dia dengan ilmu pengetahuan tentang budaya dan juga cara hidup kaum lain supaya guru itu dapat menyampaikan maklumat yang lebih tepat kepada murid lah, dan juga hal ini boleh membantu guru untuk mengurangkan masalah guru dalam berinteraksi kepada ibu bapa yang tidak faham ataupun tidak fasih dengan bahasa rasmi lah, iaitu bahasa Melayu. Okey, seterusnya kita masuk pada implikasi negatif daripada aspek murid, iaitu yang pertama sikap prejudis dan stereotip dalam murid. Okey, sikap prejudis ini apabila murid itu tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang budaya dan juga cara hidup kaum lain, akan wujudlah pemikiran seperti ini dalam kalangan murid terhadap suatu etnik yang mengakibatkan murid itu dia berasa tidak layak, dia tidak dihargai dan memberi kesanlah di mana macam yang kajian tadi mengenai orang asli, murid itu dia tidak mahulah datang ke sekolah kerana diejek oleh rakan-rakannya, iaitu mereka busuk dan juga bodoh. Okey, pemikiran ini negatiflah terhadap tidak sepatutnya ada dalam pemikiran murid kerana dia memberi implikasi yang negatiflah dalam pembentukan sasial seorang murid. Okey, implikasi negatif yang kedua adalah jurang dalam penguasaan bahasa. Okey, jurang dalam penguasaan bahasa ini contohnya bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dapat kita lihat terutamanya dalam masyarakat pedalaman atau murid yang tinggal di pedalaman ataupun luar bandar kerana mereka lebih menekankan kepada penggunaan bahasa ibunda. Okey, jadi jurang ini memberikan kesanlah dalam penguasaan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, dalam kajian menurut Gaon, dalam kajian beliau ada menyatakan bahawa kebanyakan murid itu yang mempelajari bahasa lazimnya mereka hanya baca tetapi mereka tidak tahu makna perkataan apa yang mereka baca. Ini memberi kesan negatiflah kepada murid tentang kemahiran mereka dalam menguasai bahasa asing selain pada bahasa ibunda mereka, yang pada masa yang sama hal ini boleh mencecaskanlah keputusan akademik murid-murid terutamanya dalam subjek bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okey, seterusnya implikasi positif. Okey, aspek murid. Okey, walaupun kepelbagaian sosial budaya di sekolah itu memberi kesan yang negatif kepada murid, tapi pada masa yang sama ada juga implikasi positifnya kepada murid, iaitu murid dapat belajar tentang ilmu budaya kaum lain. Okey, apabila murid ini dia diberikan pendedahan dan juga pengetahuan tentang ilmu budaya kaum lain oleh pihak sekolah dan guru, okey, sudah pastinya secara tidak langsung murid ini akan dapat menerima kepelbagaian sosial budaya yang ada di sekolah secara terbuka lah. Okey, sekiranya kepelbagaian sosial budaya ini, ilmu ini diterapkan dalam diri pelajar, perbezaan yang mereka lihat, perbezaan yang wujud di antara diri mereka dengan murid lain, okey, mereka dapat menerimalah perbezaan tersebut dan pada masa yang sama perbezaan itu mereka boleh harmonikan, mereka boleh terima dan mereka harmonikan dalam kehidupan seharian mereka. Okey, seterusnya kita melihat kepada apakah peranan guru dalam mendepani masalah isu ini. Yang pertama, peranan guru adalah guru memainkan peranan yang penting sebagai seorang individu yang akan mempengaruhi pembentukan sikap dalam diri murid-murid selain pada ibu bapa dan juga masyarakat sekeliling. Okey, guru dia memainkan peranan sebagai suri tauladan kepada murid. Okey, guru itu dia boleh membantu murid dalam memahami ilmu kepelbagaian sosial budaya di sekolah lah. Okey, guru boleh menunjukkan sikap yang baik di hadapan murid-murid dan pada masa yang sama murid itu akan secara tidak langsung murid itu akan mencontohi sikap guru itu. Okey, peranan yang kedua adalah guru sebagai penyampai ilmu perpaduan. Okey, menurut Ponder 1970, seorang guru itu yang mesti melengkapkan diri dia dengan ilmu pengetahuan ataupun ilmu perpaduan. Oleh itu, penting bagi seorang guru itu untuk mempunyai ilmu perpaduan dalam diri bagi meningkatkan profesionalisme dalam diri seorang guru. Okey, jika seorang guru itu dia ada
ilmu pengetahuan, aktiviti pengajaran dan pelajaran mungkin tidak akan terjejas. Tapi jika guru itu tidak mempunyai ilmu pengetahuan, mungkin akan timbullah masalah di dalam bilik darjah. Sebagai contoh, apabila murid yang menanyakan soalan yang sensitif, jika guru tidak mempunyai ilmu tentang budaya masyarakat lain, guru mungkin akan memberikan cara yang salah ataupun menunjukkan cara yang salah kepada murid. Tetapi jika guru itu mempunyai ilmu, sudah pastinya guru itu mampu memberikan cara yang baiklah kepada murid tentang sesuatu isu-isu berkenaan dengan perpaduan ataupun kebudayaan yang lainlah. Seterusnya, guru itu sebagai penyampai ilmu kebudayaan. Guru merupakan sumber utama kepada murid-murid di sekolah lah. Setiap perkara yang tidak diketahui murid, sudah pastinya mereka akan mencari guru sebagai sumber rujukan mereka yang utama. Hal ini dapat dilihatlah dalam kajian lepas yang menyatakan bahawa pengetahuan tentang ilmu kebudayaan, kepelbagaian kaum itu perlu dikuasai oleh guru kerana mereka itu adalah sumber rujukan utama kepada murid. Murid ini mungkin dia mempunyai, kerana masih muda, murid mungkin mempunyai pemahaman yang berbeza ataupun mempunyai pemahaman yang salah mengenai sebuah kaum. Di sinilah guru memainkan peranan untuk menyampaikan ilmu kebudayaan yang betul kepada murid, agar pemikiran murid itu dapat diubah sejak dari awal lagi. Dan guru juga perlulah menambahkan kemahiran ilmu mereka agar mereka boleh dijadikan panduan kepada murid lah. Kesimpulannya, kepelbagaian sosial budaya ataupun kepelbagaian antara budaya itu penting dalam mewujudkan warna-warni dalam sebuah masyarakat. Namun pada masa yang sama, kepelbagaian sosial budaya ini turut memberikan cabaran khususnya kepada pihak sekolah dan juga kepada warga pendidik dalam mengekalkan perpaduan dan pada masa yang sama untuk melahirkan individu yang mempunyai sifat perpaduan ataupun toleransi yang tinggi. Oleh itu, tidak dinafikan sekolah ini merupakan antara platform terbaiklah untuk mendidik murid ataupun anak bangsa sejak peringkat awal lagi tentang ilmu kebudayaan dan kepelbagaian kaum dan mengambil setiap peluang yang ada lah untuk menangani isu ketidaksamaan akibat daripada kepelbagaian sosial budaya yang ada di sekolah. Sekian itu sahaja pembatangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.